Amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu merangkap Perdana Menteri Malaysia, diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS dan Div-Div kehormat masuk ke Dewan. Para hadirin diminta untuk berdiri. Bersedia untuk menyanyikan lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu merangkap Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pengerusi Pertubuhan Intelektual Negara. Yang berbahagia Profesor Dr. Ridwanti Abdullah, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Intelektual Negara, Jawatan Kuasa Tertinggi Pertubuhan Intelektual Negara, para urus setia, tetamu kehormat, barisan Profesor, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran Perikatan Nasional, Pencapaian, Harapan dan Cabaran. Kami bagi pihak majlis mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke konvensyen ini. Buah salak di dalam kantong, kulitnya keras, isinya kelat, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Kini majlis menjemput Yang berhormat Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang untuk menyampaikan ucap tama. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Surah Al-Imran. Firman Allah, dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah. Dan jangan kamu berpecah belah bercerai-berai. Dan ingatlah kamu akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Dahulu kamu bermusuh antara satu sama lain. Lalu Allah menjinakkan hati-hati kamu. Kamu menjadi orang yang bersaudara antara satu sama lain. Yang amat hormat Tan Sri Perdana Menteri yang dihormati pengarah program dan timbalannya, semua peserta, kalangan ilmuwan, para tetamu, hadirin-hadirat yang dirahmati sekalian. Perbincangan kita ialah tentang pencapaian, harapan dan cabaran. Gagasan Pakatan Nasional, Pakatan Nasional yang kita tubuhkan ini. Sebelum kita masuk dalam perbincangan tajuk itu, terlebih dahulu saya ingin kemukakan pendekatan yang perlu diambil. Dan kami telah melaksanakannya sehingga mencapai kejayaan yang dilihat sedikit sebagai pendahuluan. Kita berada dalam negara masyarakat majmuk, berbagai kaum dan agama. Sinonim dengan mesej Islam itu sendiri adalah untuk masyarakat majmuk. Ayat yang dibaca tunjuk Allah Ta'ala yang telah berjaya menjinakkan hati-hati manusia yang terlalu keras. Orang Arab Badui padang pasir, kaum Yahudi yang paling keras, membunuh nabi-nabi, berperang antara satu sama lain, sehingga dapat dijinakkan dengan petunjuk Allah Ta'ala. Melalui pelaksanaan hikmah, bagaimana melaksanakan petunjuk Allah itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mewujudkan sebuah negara masyarakat majmuk, mestilah kepimpinan negara kalangan yang paling berpengaruh dalam masyarakat itu. Oleh kerana Islam bermula dengan masyarakat Arab, walaupun mesej untuk seluruh dunia dan seluruh manusia, maka Nabi Muhammad SAW memulakan gerakannya dalam masyarakat Arab terlebih dahulu. Menyatukan orang-orang Arab, Quraisy, Aus dan Khazraj. Quraisy yang datang dari Mekah membentuk kelompok Muhajirin. Aus dan Khazraj dari Madinah membentuk kelompok Ansar. Mereka disatukan terlebih dahulu dengan Islam. Disatukan mereka dahulu. Dengan dilaksanakan hijrah yang menjadi titik pertemuan di antara mereka, maka wujudlah suatu perpaduan di atas nama akidah
dan iman. Menyatukan Muhajirin dan Ansar, kalangan orang Islam dahulu, yang yakin dan percaya kemampuan Islam membawa mesej tak ada paksaan dalam agama dan adil untuk semua. Kemudian disertakan kalangan bukan Islam yang telah ekstrim. Kebetulannya Madinah mengandungi masyarakat majmuk. Orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Di selatannya Kristian Najran. Di samping terdapat orang Arab yang menyembah berhala. Mereka yang sejak ekstrim ini sudah bosan dengan peperangan yang berlaku, perpecahan yang tajam antara satu sama lain, antara mazhab agama, antara kabilah. Mereka mahu menyaksikan suatu perubahan. Walaupun orang Islam pada awalnya adalah minoriti, bukan Islam adalah majoriti. Tetapi orang Islam bersatu. Mereka punya kekuatan, identiti, manusia yang ada syakhsiah, integriti yang tinggi, dengan iman dan akhlak yang mulia. Dihormati oleh kalangan bukan Islam, yang bersih naluri atau fitrahnya. Setelah ada penerimaan kalangan bukan Islam, dia menteraikan piagam Madinah yang terkenal. Satu kontrak sosial yang paling awal dalam sejarah manusia. Menyatukan masyarakat majmuk dalam keadaan dibina Masjid Nabawi. Bukan saja masjid menjadi rumah ibadat, dalam masa yang sama menjadi pusat pentadbiran. Dibina pasar Madinah. Bahkan Madinah itu perubahan nama daripada Yathrib kepada Madinah. Sinonim dengan mewujudkan masyarakat Madani. Madinah Madani. Yang bertamadun dengan makna hadari. Menghadirkan manusia yang perlu memerlu di antara satu sama lain. Memerlukan kemajuan ilmu. Bukan hanya ilmu wahyu, termasuk ilmu kebijaksanaan manusia. Dibina pasar Madinah. Tempat bermuamalat, bergaul Islam dan bukan Islam. Apa yang menarik? Ramai kalangan bukan Islam masuk Islam, bukan dipaksa. Kerana mereka melihat perubahan yang sangat positif. Dalam masa yang sama terdapat kalangan bukan Islam yang rela berada di bawah pemerintahan Islam. Setelah disempurnakan dalam masa 23 tahun. Peringkat Makkiyah, Mekah dan Madaniyah, Quran disempurnakan, diwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesej Islam disambut oleh Khulafa' Rasyidin. Berlakunya tentangan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kuasa besar yang Islam melakukan futuhat. Perkataan futuhat berbeza dengan imperialisme, kolonialisme. Futuhat dengan makna pembebasan manusia daripada memperhambakan sesama manusia. Dalam keadaan tidak ada paksaan dalam agama. Dan Islam menghormati ilmuwan. Barangkali saudara-saudari baca bagaimana di Greece ahli falsafah dibunuh. Ada negeri yang arkitek dapat mencipta istana yang indah.
Raja memotong tangan supaya tak buat istana lain macam dia. Dan banyak kisahnya. Kita baca sejarah Melayu sebagai hiburan. Bagaimana pemuda yang menasihat raja melawang todok dengan batang pisang, dibunuh pemuda itu kerana dia bijak. Itu kisah penuh lara, tapi itulah gambarannya di masa itu. Islam menghormati ilmuwan. Dia terjemahkan segala ilmu berbagai bangsa ke dalam Islam. Dia masuk ruh Islamnya. Maka terciptalah tamadun Islam. Orang Islam yang pertama cipta bank. Orang Islam yang pertama mengetahui ilmu bius dalam pembedahan. Orang Islam yang pertama tahu gunakan cek. Bila kita baca hijrah Nabi SAW, kita sudah dengar Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi menugaskan Ali bin Abi Talib supaya memulangkan barang-barang yang disimpan di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mengikut kebiasaannya, apa salahnya Nabi ambil hal itu pergi ke Madinah, buat hijrah sama. Tapi dipulangkan pada tuan-tuannya. Kerana masyarakat Mekah termasuk yang bukan Islam percaya pada amanahnya Muhammad SAW. Dan rumah Khadijah adalah bank. Adalah bank. Di zaman Abbasiyah, salah seorang pemerintah, Saifuddaulah Al-Hamadani, membawa pasukan yang ramai anggotanya, mengadakan jamuan. Bila nak bayar duit, dinar dan dirham kena pikul. Lalu ditulis pada kertas supaya mengambil harganya di Baitul Mal. Ini pengenang cek yang pertama. Tak cukup masa nak cerita satu-satu. Banyak kisahnya. Tamadun barat yang ada pada hari ini adalah ciplak daripada tamadun Islam. Di mana penjajah barat yang menjajah tanah air kita bukan saja mengangkut hasil-hasil bumi, menawar rakyat diperabdikan. Dalam masa yang sama mereka memunggah buku-buku tulisan ilmuwan Islam dalam segala lapangan. Sampai sekarang pun masih simpan di London, di Belanda, di Jerman. Ilmu Islam dalam segala lapangan. Apabila mereka mencipta sains teknologi tanpa iman dan akhlak, menyebabkan kemusnahan dunia. Cipta senjata yang menjadikan manusia lebih ganas daripada binatang buas. Dalam sekejap mata, juta manusia boleh dibunuh. Orang Islam mencipta candu dan dadah untuk perubatan. Bila barang ambil tanpa akhlak dan moral yang mulia, dadah menjadi makanan. Tiap-tiap kampung ada doktor sendiri. Ini sejarah. Ada pun, saya ringkaskan, kejatuhan orang Islam selepas itu. Bila sudah lama memerintah, mereka lalai. Tak memajukan ilmunya. Bahkan dalam hukum agama menutup ijtihad. Kerana dalam hukum Islam itu ada perkara sawabit. Perkara rukun, syarat yang tak berubah, halal dan haram. Ada perkara mutaghayyirat, iaitu mengalami perubahan situasi dan realiti. Di sini timbulnya perbezaan mazhab dalam Islam. Kerana ulama-ulama tinggal di negeri yang berbeza. Itu puncanya. Tapi perkembangan itu hilang di zaman mutaakhir. Di zaman kelemahan ini orang Islam berjaya dijajah oleh Barat. Negeri Islam dipecah dan diperintah. Berpecah sama sendiri. Dalam keadaan yang sangat lemah. Tetapi kami orang Islam percaya Islam dipelihara oleh Allah Ta'ala.
Kita mesti balik pada Islam. Kita jadikan model di negara kita sendiri. Bila berlaku pilihan umum yang ke-14, berlaku keputusan pilihan raya yang tidak seksama dengan demografi penduduk. Kita menghormati masyarakat majmuk. Alhamdulillah orang Melayu Islam ni tidak rasis. Saya rasa dalam dunia ini paling tak rasis orang Melayu lah. Kan mereka sinonim dengan Islam. Sehingga Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Orang masuk Islam kata masuk Melayu. Sebab begitu sekali. Semangat inilah yang membolehkan keluarga Cina hidup di kampung Melayu. Keluarga India boleh hidup di kampung Melayu. Kemalangan sikit saja, tak besar. Tak macam negara lain. Ini sifat Islam yang ada pada diri kita. Maka kami mengambil pendekatan untuk menyatukan umat Islam dahulu. Kalangan kerajaan dan kalangan pembangkang. Sama-sama pembangkang mudah kerja. Masa itu. Kerajaan mungkin banyak hal-halnya. Kami kumpulkan PAS dengan UMNO. NGO-NGO Islam. Maka diwujudkan muafakat nasional. Dengan muafakat nasional tidak ada buat perubahan. Mesti diajak mereka yang mahu buat perubahan. Digabungkan dengan rakan-rakan dalam kerajaan. Termasuk kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim. Kerana untuk mewujudkan negara masyarakat majmuk tidak boleh menafikan kaum bangsa beragama yang ada di sini. Maka diwujudkan Perikatan Nasional. Inilah pencapaian kita. Dalam masa beberapa bulan, kalau nak cakap tentang pencapaian. Kita boleh menunjukkan perbezaan. Menteri-menteri dalam PS dulu, bukan saya nak pelakeh. Bila disoal dalam parlimen, dia sebut ini kerajaan dulu, kerajaan dulu, kerajaan dulu. Dia tak jawab apa yang dia buat. Bila kita ambil alih, Alhamdulillah. Pencapaian dalam masa yang singkat ini sangat positif. Mendapat dukungan rakyat. Kemudian kita menghadapi COVID-19 yang sangat mencabar di seluruh dunia. Kita negara yang termasuk dalam paling berjaya menangani wabak ini. Alhamdulillah. Ini satu pencapaian. Perubahan dibuat melalui demokrasi berparlimen. Bukan pintu belakang, bukan tepuk atap. Tepuk atap tidak. Dia berparlimen. Melalui ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Dengan jumlah ahli parlimen yang cukup, kemudian mengikut raja, mengikut prinsip perlembagaan. Melibatkan agung, sultan, tuanku, melibatkan ahli-ahli parlimen. Mengikut proses demokrasi yang betul, demokrasi yang tidak secara langsung. Di sana ada demokrasi langsung pilihan raya, demokrasi tak langsung. Ini tak langsung melalui wakil-wakil rakyat. Ada orang kata lompat parti. Lompat ini ada lompat yang baik, ada lompat yang tak baik. Lompat menghadapi bahaya, nak selamat, itu baik. Lompat terjun dalam bahaya, itu tak baik. Ini lompat untuk menyelamat keadaan. Dan berlaku satu perubahan. Sementara waktu kita mendapat dukungan rakyat. Melalui PRK, satu demi satu. Kajian selidik yang dibuat. Graf kita makin naik. Dan kita memerlukan mandat rakyat secara langsung. Memerlukan raya umum. Bila pilihan raya, PM lebih tahu. Apakah cabarannya? Cabaran yang kita hadapi ialah kepahaman rakyat terhadap perubahan.
Ini sangat penting. Kalau rakyat tidak faham, susah kita nak buat perubahan. Dalam Islam disebut tafaqquh. Tafaqquh fid din. Memahami ilmu itu, bukan ilmu saja. Ada ilmuwan, tapi tak faham bagaimana nak mengalahkan ilmu itu. Ini satu bab. Kerana ada ilmu, tapi tak tahu, tak faqih mengalah ilmu. Jadi masalah. Dalam Islam ada fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan, fiqh muwazanat, fiqh perimbangan untuk menilai sesuatu perkembangan. Ini sangat penting. Mereka yang belajar sains politik, bukan saja ilmu dalam buku, termasuk dalam lapangan. Memahami, nak menerjemahkan ilmu itu dari sisi praktikal kepada masyarakat. Ini sangat penting. Bukan syarah saja, ini sangat sulit. Kita memerlukan cabaran kepahaman, kepimpinan dan rakyat. Kepimpinan perlu faham. Kadang-kadang kepimpinan utama sebagai Perdana Menteri ada strategi dia. Strategi tak boleh dia sarah pada orang ramai. Ada kalangannya nak tahu detail, tidak boleh. Ini politik. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW boleh nak pergi ke utara. Operasi Khaybar yang terkenal. Waktu siang dia pergi ke selatan. Malam dia pergi ke utara. Supaya musuh tak tahu. Kerana hantu-hantu ramai yang merosakkan agenda. Termasuk cabaran luar. Yang masih ada semangat penjajahan. Kita saksikan Arab Spring yang berlaku. Arab Spring yang berlaku mencetuskan kesedaran untuk membuat perubahan, tetapi berubah pada perang proksi. Perang sama sendiri menjadi wakil kepada kuasa-kuasa besar. Kita tak mahu hal yang berlaku pada kita. Sebab itulah Malaysia tak ada Malaysia Spring. Tak ada spring di negara kita. Sebab itu bersih satu kita ikut. Bersih dua kita ikut. Bersih tiga kita beri. Kerana perlu hati-hati dalam membuat perubahan. Agar kita jangan lebih laju pada lajak. Kalau laju pada lajak kita tertungku. Cabaran bukan di dalaman termasuk luaran. Apabila kita bukan sebuah negara besar. Kita negara yang kecil tapi paling strategik dalam dunia. Tempat laluan timur dan barat. Pertemuan kuasa besar. Dengan sebab itu, ini cabaran yang perlu kita tangani dengan bijak. Saya rasa itulah sekadar dapat saya sumberkan oleh kerana masa terhad. Mudah-mudahan dimanfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi Abdul Awang, Presiden di atas ucapan sebentar tadi. Majlis akan diteruskan lagi dengan menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu Merangkap Perdana Menteri Malaysia untuk menyampaikan ucap tama. Dengan penuh hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia,
merangkap duta khas kerajaan ke Timur Tengah. Yang berbahagia Profesor Dr. Jamil Hashim, Presiden Persatuan Intelektual Negara, Profesor Tan Sri, Profesor Dato' Ridwanti, insyaAllah akan jadi Tan Sri, Timbalan Pusi, Senator Ustaz Idris, Naib Presiden PAS, rakan-rakan daripada parti-parti bersatu, datuk-datuk, datin-datin, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Kifalak. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya sihat walafiat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah pun sudi untuk menjemput saya hadir dalam menutup konvensyen setengah tahun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Pada hemat saya, konvensyen ini yang para pembentang kertas kerjanya adalah terdiri daripada ahli-ahli akademik dan sebahagian besar pula pesertanya adalah juga ahli-ahli akademik. Merupakan satu platform yang amat sesuai untuk saudara dan saudari memberikan penilaian yang bebas, adil dan objektif mengenai pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional yang terbentuk sejak 6 bulan yang lalu. Saya sedar memang tempoh 6 bulan ini agak singkat. Agak jarang sekali ada satu sesi seperti ini untuk menilai sesebuah kerajaan yang baru terbentuk 6 bulan lamanya. Dalam keadaan biasa, 6 bulan ini tempohnya adalah tempoh percubaan, probationary period kata orang. Jadi belum dapat lesen penuh. Sudah pasti tempoh yang agak lebih lama diperlukan untuk membuat penilaian yang lebih komprehensif tentang pencapaian sesebuah kerajaan. Namun sebagaimana saudara dan saudari juga sedia maklum, Kerajaan Perikatan Nasional ini terbentuk bukan dalam keadaan biasa. Mungkin tak pernah berlaku dalam sejarah negara sebelum ini. Terbentuknya ialah dalam keadaan suatu krisis politik yang jujurung kali melanda negara kita pada waktu itu. Dan suatu krisis yang sebenarnya tidak pernah berlaku sebelum daripadanya. Saya sebutkan biasa dalam ucapan saya sebagai unprecedented crisis. Dan saya dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong setelah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir meletak jawatan yang agak amat mengejutkan. Dan saya juga terpilihlah kerana mendapat sokongan majoriti ahli parlimen daripada pelbagai parti. Bersatu, PAS, Barisan Nasional, JPS, STAR, PBS, MCA, MIC. Kalau tak silap saya hampir 12 parti. Dan antara yang paling awal sekali menyokong saya lah Yang Berhormat Tuan Guru Haji Adi Haji Awang, Ahli Parlimen Marang dan juga Presiden PAS yang ada di sini pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih atas barakah sokongan beliau. Sebenarnya saya juga tidak pernah menjangka saya jadi Perdana Menteri. Tak ada komplot, tak ada suatu skema politik luar biasa untuk mengambil alih ataupun menjatuh seseorang. Tetapi oleh kerana berlakunya krisis politik yang agak rumit pada ketika itu yang kita semua tahu, rakan-rakan pimpinan
parti-parti yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional hari ini telah mencadangkan nama saya sebagai Perdana Menteri. Kalau saudara ingat, dijemput oleh Agong ke istana, sign SD. Yang saya nak beritahu di sini ceritanya, SD yang pertama yang dibuat ialah oleh Tuan Guru Haji Hadi sendiri. Orang lain belum buat, dia dah buat dulu lah. Tahu nama saya dalam kertas SD yang pertama. Kalau Ustaz Senator pun tahu cerita tu. Jadi setelah Kebah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong berpuas hati dan saya mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, maka jadilah saya Perdana Menteri. Kun fayakun. Jadi keberadaan saya di sini hari ini selain daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ialah kerana dokongan dan sokongan yang saya terima daripada ahli-ahli Dewan Rakyat, dan saya rasa sebahagian besar pada kalangan rakyat pada hari ini, alhamdulillah. Dan sebagai Perdana Menteri, tugas yang pertama yang saya lakukan ialah menurut Perlembagaan Persekutuan ialah untuk membentuk sebuah kabinet. Dan saya telah pun membentuk kabinet saya, bagaimana saudara-saudara pun tahu, menggabungkan rakan-rakan ahli-ahli parlimen daripada pelbagai parti yang telah menyatakan sokongan pada saya, termasuk seorang ahli perbankan ataupun bank dan seorang mantan mufti. Yang ini pun tak pernah berlaku dalam sejarah Kabinet Malaysia. Jadi yang ada di hadapan saya ini, insyaAllah kalau tergerak satu hari jadilah jemaah menteri saya juga, insyaAllah. Jadi kabinet ini telah dibentuk dan kita telah pun dapat membentuk kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya yang telah pilihan raya tempoh 2 tahun berlaku krisis, maka terbentuklah sebuah kerajaan yang ianya adalah berpandukan pada Perlembagaan Persekutuan. Saya nyatakan ini semua fakta-fakta yang semua sudah maklumlah. Jadi oleh sebab itu kerajaan ini tidak mempunyai manifesto. Bagus juga tidak ada manifesto. Boleh buat apa saja yang saya suka. Pasal ada yang dahulu ada manifesto tapi tak dapat dilaksanakan disebabkan tak jangka dia menang pilihan raya pada waktu itu. Cerita yang lalulah. Ataupun bentuk aku janji yang biasanya dibentangkan pada rakyat semasa kempen pilihan raya. Jadi tanpa manifesto, saya fikir agak juga sukar untuk saudara dan saudari nak menilai pencapaian kerajaan. Pasal tidak ada satu benchmark. Tak tahulah dalam perbincangan pada hari ini tak apa benchmark yang digunakan. Yang ini dah sampai 80% ke, ini baru 30%. Wallahualam. Janji-janji mana pula yang telah pun tertunai? Kerana saya tak pernah berjanji. Tapi saya tunaikan juga walaupun tak dijanjikan. Dan ini tidak boleh kita senaraikan. Namun ini tidak bermakna bahawa saya boleh melakukan apa saja secara sewenang-wenangnya. Tak ada manifesto ini bukan bermakna tiada kebertanggungjawaban ataupun accountability kepada rakyat. Saya fikir itu agak paling utama. Ini accountability sebagai seorang pemimpin bagi saya adalah penting dan memang mesti ada. Sebagai seorang Muslim, saya memang berpegang teguh kepada apa yang Rasulullah pernah sebutkan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Begitulah agaknya. Setiap daripada kamu ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpin. Jadi saya terima jawatan Perdana Menteri dengan menggalas suatu amanah yang besar
di atas bahu saya. Saya rasa saya bertanggungjawab kepada rakyat. Menteri-menteri yang saya juga lantik, termasuk juga Pak Duta kita ni, khususnya untuk merapatkan hubungan kita dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, juga bertanggungjawab kepada rakyat. Dan ini bermakna jika kami gagal untuk memikul amanah pada rakyat dengan cara yang sebaiknya, pastinya kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti di dunia ini oleh rakyat jelata. Ini prinsip yang paling utama yang saya pegang apabila saya menjadi Perdana Menteri. Sebab itu Kerajaan Perikatan Nasional sebaik saja dibentuk terus berfungsi sebagai sebuah kerajaan yang bekerja siang dan malam untuk membela rakyat. Saya sebutkan biasa dalam ucapan saya, is a functional government, a functional cabinet. Dan kami tak ada masa untuk berbulan madu walaupun dah 6 bulan. No rest. Tak ada waktu honeymoon sebenarnya. We work as a functioning government from the word go. Dan krisis getih yang menguji kebertanggungjawaban Kerajaan Perikatan Nasional kepada rakyat ialah COVID-19. Sesuatu yang tak pernah kita alami, tak pernah berlaku di negara kita dan juga tak pernah berlaku di mana-mana negara di dunia sebelum daripada ini. It is what we call unprecedented crisis of a global scale that has gripped the whole world. Kita tak ada referral point untuk jadikan sebagai rujukan apa yang harus kita lakukan, apa tindakan yang harus kita ambil untuk menangani suatu wabak pandemik yang tak pernah berlaku sebelum daripada ini. Banyak penyakit macam-macam ada di negara kita. Tengok pada hari ini tak pernah berlaku pun. Menjarakkan sosial, pakai pelitup muka, sanitizer. Cuma saya masuk tadi tak diuji suhu badan saya. Tapi saya jamin bawah pada 37. Tak pernah berlaku. Dan sampai hari ini masih terus berlaku. Untuk menentukan supaya kita memelihara kesejahteraan rakyat. Namun alhamdulillah berkat kesungguhan kerajaan dan dukungan para frontliners yang saya kira bilangannya puluhan ribu, penjawat awam, sukarelawan dan disiplin rakyat di negara kita, alhamdulillah kita telah pun berjaya mengharungi krisis yang masih belum selesai ini agak dengan baik sekali. Mereka kata kita adalah antara negara yang paling berjaya dalam menangani krisis COVID-19 ini. Alhamdulillah. Dan antara faktor kejayaan kita ialah ketegasan dalam melaksanakan prosedur-prosedur yang disebutkan sekarang ini SOP ataupun antara lain perintah kawalan pergerakan, arahan oleh saya tutup kedai, mereka tutup kedai. Kalau buka pintu je akan ditahan dan ditangkap oleh polis. Tutup sekolah. Cucu saya sekolah sampai dekat berapa bulan cuti. 6 bulan kot. Baru buka sekarang. Tutup kilang. Makcik Kiah, Pak Saleh pun tak boleh berjaga. Jadi sampai tidak ada pergerakan langsung dibenarkan. Ini kerana nasihat daripada pakar di Kementerian Kesihatan, itu tindakan wajar yang mesti kita lakukan kalau kita nak selamat. Dan saya tak tahulah, sebelum saya lakukan itu, saya pun kena beristikharah dan dapatkan panduan. Mampukah kita menguruskan masalah COVID yang begitu serius, mengancam nyawa, ataupun sebaliknya. Dengan nawaitu yang baik, alhamdulillah, Tuhan izinkan keadaan kita bertambah baik. Waktu itu kita tahu negara kita berada dalam keadaan standstill. Langkah awal yang kita ambil untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini dianggap agak penting
Kerana rakyat berpendapat itulah langkah yang wajar untuk memelihara kesejahteraan mereka. Dan langkah yang kedua ialah memberikan perlindungan ekonomi kepada rakyat. Dan ini agak satu yang amat serius. Saya telah pernah sebutkan sehari ekonomi kita terhenti disebabkan oleh PKP, kita rugi 2.4 bilion ringgit sehari. Dan bila dah berlangsung untuk beberapa hari, Governor Bank Negara dalam surat Economic Action Council memberitahu pada saya kalau ekonomi tidak dibuka semula, seluruh sistem perbankan akan runtuh dan nilai runtuh dengan kerugian hampir 1 trilion ringgit Malaysia. So it's a very serious matter. Jadi walaupun begitu, kita terpaksa buat keputusan untuk buka semula ekonomi kita. Sebagai Perdana Menteri, saya rasa agak bertanggungjawab kepada rakyat. Kita tak boleh membiarkan perkara ini berlaku begitu saja. Ya, melaksanakan perintah kawalan pergerakan mungkin mudah, tetapi nak memastikan rakyat mempunyai perlindungan ekonomi yang mencukupi ini, semua kegiatan ekonomi hampir terhenti bukanlah satu perkara yang mudah. Dan dalam keadaan ini saya tidak boleh membiarkan rakyat kita hidup dalam keadaan susah, merempat, kelaparan, tidak ada makanan, tak dapat pendapatan. Ini satu yang serius. I have to ensure that all of you have roof on your head and food on your table. Sebab itu saya telah minta Menteri Keuangan pada waktu itu yang ada sekarang ini supaya cari duit. Berapa banyak yang ada. Pentadbiran PH dahulu mengumumkan pakej ransangan 20 bilion. Cukup besarlah tu waktu itu. Tapi saya tak dapat nak sampai hati kata orang nak beritahu rakyat yang kerajaan tak ada duit. Orang tak percaya kalau sekarang pun saya kata tak ada duit, macam mana boleh dapat cari duit? Tapi Menteri Keuangan saya, Tengku Zafrul, beritahu, dia kata, yes sir, we have the money. Saya tak tanya awak curi ke apa ke. Karena kita perlukan satu jumlah yang memang besar. Dan sekarang tuan-tuan pun sudah tahu berapa jumlahnya. 295 bilion. Pakej suntikan fiskal aja 45 bilion. Ini tak pernah berlaku, tetapi bagi kita itu suatu langkah yang amat diperlukan dalam keadaan ekonomi kita yang hampir rosak dan musnahnya. Dan wang inilah yang digunakan oleh kerajaan untuk menyediakan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat melalui pakej-pakej ransangan ekonomi yang semuanya saya sebutkan tadi adalah satu nilai yang besar 295 bilion ringgit. Dan saya kira ramai yang telah pun mendapat manfaat daripadanya. Saya turun sebagai contoh baru-baru ini ke Sabah dan pergi ke banyak tempat, termasuklah di Sandakan, turun ke bawah, jumpa dengan ramai pengusaha, orang biasa, dan mereka kata mereka dah dapat bantuan tu. Alhamdulillah, selepas 6 bulan, kita telah pun dapat berjaya membendung wabak COVID-19, walaupun agak belum sepenuhnya. Kes-kes penularan tempatan bagaimana yang kita tahu masih ada, agak rendah bilangannya. Jumlah kematian pun tidaklah sebesar mana banding setengah negara antara yang paling berjaya menguruskan soal COVID. Pada hari-hari tertentu, jumlah kes harian yang dilaporkan hanya 1 digit. Hari ini agak 2 kot. 2 makna belasan sajalah. Kadar kesembuhan juga tinggi 97%, kadar kematian rendah 1.3%. Dan sektor-sektor ekonomi kita juga telah dibuka semula. Dengan lebih 15 juta pekerja kita kembali semula bekerja. Waktu kita henti dulu, semua berhenti. Buka secara peringkat. Hari ini mereka yang sudah dapat, yang sudah mula bekerja, sudah kembali bekerja.
Tetapi masalah ya antara lain juga yang menunggu nak bekerja, sebahagian masih menunggu kerana tidak ada peluang pekerjaan. Kadar pengangguran kita walaupun ada naik sedikit kadarnya, tetapi masih dalam keadaan yang agak masih boleh kita kawal. Dan selain daripada tempoh 6 bulan itu, kerajaan telah pun meletakkan beberapa asas penting yang saya kira akan menjadi hala tuju untuk tempoh masa yang akan datang. Pertamanya dari segi ekonomi. Kerajaan sedang pun memberikan tumpuan pada usaha-usaha untuk memulih dan merancakkan semula ekonomi pasca COVID-19 menerusi pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana. Dan seperti mana yang berlaku di negara-negara lain, sektor-sektor ekonomi di negara kita ini yang saya sebutkan tadi terjejas dengan teruk akibat pandemik ini. Namun ekonomi negara kita sedang pun menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah hampir semua sektor ekonomi ini dibuka semula. Yang tak buka hanya kelab malam, pub-pub. Itu saya fikir kalau tak buka selama-lama pun bagus juga kot. Okay. Kerana susah nak mengamalkan penjarakan sosial for obvious reason. Dan dengan situasi yang saya kira lebih terkawal dan mulalah wang yang telah pun kita sediakan turun ke semua sektor-sektor ekonomi yang kecil dan besar, maka kita jangka dia akan mula menunjukkan petanda-petanda positif pada penghujung tahun ini dan insya-Allah mungkin pada tahun hadapan. Keduanya, Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memberikan tumpuan pada usaha untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama memastikan hasil kemakmuran negara kita ini dikongsi secara adil dan saksama oleh seluruh warga negara tanpa mengira perbezaan kaum, agama, status sosial dan wilayah. Dalam konteks ini, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang saya cetuskan sejak beberapa tahun yang lepas akan menjadi paksi dasar dan juga program ekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ketiganya, kerajaan ini juga akan memberikan tumpuan kepada agenda Bumiputra sebagai agenda nasional. Yang ini pada zaman yang lalu tak ada berani nak cakap pasal agenda Bumiputra. Now we will talk about agenda Bumiputra, khususnya ekonomi. Nak meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam pelbagai sektor ekonomi, kerajaan baru ini telah pun menubuhkan Majlis Kemakmuran Bumiputra yang akan difungsikan oleh saya sendiri. Jadi kalau di sini banyak pakar-pakar yang nak mukakan cadangan-cadangan, terutama yang pakar dalam bidang ekonomi mengenai apa yang wajar dan harus kita lakukan untuk mempercepatkan proses recovery sampai ke peringkat akhir untuk reform ekonomi, sila kemukakan cadangan itu kepada saya dan insya-Allah kita akan meneliti dan kalau ia sesuai kita akan laksanakan. Perkara yang keempat ialah kita akan memberikan tumpuan pada usaha pendigitalan Malaysia. It is about digitalization of the country menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara ataupun ringkasannya JENDELA di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Saya telah umumkan waktu saya di Sabah itu. Ini satu daripada proses membawa Malaysia ke hadapan yang tak boleh kita elakkan, mesti kita laksanakan. Malahan agak sudah terlewat kalau ikut jangkaan awalnya, lebih awal daripada itu, tapi COVID-19 ini memberikan suatu yang agak hikmah kepada kita untuk menyegerakan proses pendigitalan ini. Kelimanya adalah untuk nak memastikan Malaysia mempunyai jaminan makanan yang mencukupi yang akan menjadi salah satu teras utama pentadbiran kerajaan ini. Saya sebut banyak perkara tapi saya sentuh 1, 2, 3 yang saya kira akan menjadi teras dasar kerajaan yang ada sekarang ni, iaitu soal untuk menyediakan makanan yang cukup.
Singapura dikata sudah mencapai tahap hampir 1% food security. Singapura. Malaysia tak sampai ke mana lagi. Jadi untuk itu jawatan kuasa kabinet mengenai dasar security makanan negara ini telah pun diwujudkan untuk meniti segala dasar-dasar inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan swasta untuk menambah pengeluaran makanan dalam negara kita. Setahun kita mengimport hampir 80 bilion ringgit nilai makanan. Dia bukan mengecil, makin membesar. Kelapa pun kita import, ikan, sayur, bayam, semua sebahagian besar, termasuk susu, keju, daging dan sebagainya. Sebahagian besar. Sedangkan potensi negara untuk mengeluarkan bahan-bahan seperti itu, saya fikir adalah amat besar. Yang ini belum tercapai sepenuhnya. Keenamnya, Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan komitmen kepada usaha untuk membenteras rasuah menerusi pelaksanaan Plan Anti Rasuah Nasional. Itu komitmen saya sejak dahulu sampai ke hari ini. Jadi kalau dilihat dalam senarai jemaah menteri saya minta maaf sudah carve out. Carve out setengah-setengah yang mungkin dikatakan terbabit dengan apa-apa. Tak semestinya mereka sudah bersalah. Tapi untuk nak menunjukkan bahawa kita committed berusaha untuk menentukan tahap integriti pimpinan negara dan kerajaan itu agak tinggi diterima rakyat, itu telah pun saya laksanakan. Dan selain itu, usaha-usaha reformasi institusi akan dilaksanakan demi untuk mewujudkan sebuah pentadbiran yang kompeten, telus dan berintegriti. Bila sebut soal reform, dia banyak perkara. Parliamentary reform, institutional reform, legal reform dan mana-mana yang kita anggap sesuai yang mungkin telah dimulakan oleh pentadbiran lama tetapi ditokok dengan berbagai-bagai proses reformasi institusi, ini akan kita laksanakan. Dan kita akan segerakan mana yang perlu didahulukan. Ketujuhnya ialah soal pendidikan. It's about education. Dan ini kita akan berikan keutamaan untuk kita pastikan kita dapat berjaya melahirkan modal-modal insan negara yang berkemahiran, yang berpengetahuan dan berbudi pekerti mulia. Insan kamil. Kualiti guru, pensyarah, kurikulum, infrastruktur pendidikan, semuanya akan terus kita pertingkatkan dan sektor pendidikan negara kita mesti bersedia untuk mendepani pelbagai cabaran baru termasuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran secara maya. Kelapannya ialah reformasi dalam sektor kesihatan. Juga akan menjadi keutamaan Kerajaan Perikatan Nasional. Wabak COVID-19 ini yang melanda dunia dan negara kita amat menguji kualiti dan kesiapsiagaan sistem kesihatan negara. Alhamdulillah, kejayaan Malaysia menangani wabak COVID-19 membuktikan negara kita mempunyai sistem kesihatan yang baik, namun saya percaya banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki dan kita akan terus memberikan keutamaan kepada usaha untuk menambah baik sistem kesihatan negara kita yang pastinya akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat. Kesembilannya ialah aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Ini juga akan kita berikan keutamaan. Rakyat mesti berasa selamat untuk tinggal di negara ini. Usaha-usaha untuk mengurangkan kadar jenayah, mengawal sempadan negara daripada diceroboh, memelihara kedaulatan wilayah, memerangi keganasan dan juga menangani masalah pendatang asing tanpa izin akan kita berikan keutamaan untuk sekarang dan masa-masa ke hadapan. Dan ke-10-nya ialah isu perpaduan kaum dan keharmonian antara masyarakat berbilang agama ini akan terus dipupuk dan kita pertahankan. Usaha ini tentunya memerlukan kesedaran, sokongan dan dokongan seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah. Kerajaan ini akan telah pun menubuhkan sebuah kementerian yang khusus, iaitu Kementerian Perpaduan Negara, untuk melaksanakan pelbagai program
dan dasar yang bertujuan untuk memperkokohkan perpaduan nasional. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya serahkan pada rakyat untuk menilai pencapaian kerajaan kita pada hari ini, dan saya telah pun melakukan apa yang saya fikirkan sebaik-baiknya untuk melunaskan tanggungjawab kepada rakyat. Tapi saya kira bukanlah hak saya untuk nak mengatakan sama ada ia telah saya lakukan yang terbaik ataupun sebaliknya. Inilah hak rakyat. Saudara, orang yang bijak pandai tahu menilai. Dari mula lagi saya menjawat jawatan Perdana Menteri, saya bertawakal pada Allah. Dan bagi saya kedudukan saya tidaklah penting, tetapi bagaimana saya menjalankan tugas dan amanah kepimpinan itulah yang saya kira amat utama. Amanah kepimpinan ini adalah satu ujian buat saya dan saya mesti melakukan perkara yang saya anggap betul. Dan saya tidak boleh sekali-kali berkompromi pada hal-hal prinsip seperti ini. Prinsip utama ialah prihatin kepada rakyat. So it is my responsibility to be caring to the people regardless of race, creed and color. This is of course my utmost priority. What I have done for the past 6 months was based on this very principle. I have to take care of not only of people's life, but of course their livelihood as well. Bantuan prihatin nasional, moratorium pinjaman bank, bantuan khas untuk perusahaan kecil dan sederhana, subsidi upah, diskaun bayaran bil elektrik, inisiatif-inisiatif lain di bawah pakej-pakej rancangan ekonomi yang telah dilaksanakan adalah bukti keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang prihatin pada rakyat. Jika keadaan memerlukan, insya-Allah kerajaan akan melaksanakan beberapa lagi inisiatif-inisiatif lain termasuk pakej rancangan ekonomi tambahan untuk membantu rakyat sekiranya keuangan kita mengizinkan. Satu lagi prinsip yang amat penting ialah integriti. Dan saya nak sebutkan ini bahawa saya tidak akan berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan integriti dan saya tidak akan memperdagangkan integriti saya semata-mata untuk menjaga kedudukan dan pangkat. Yang benar tetap benar, yang batil tetaplah batil. Saya tak payah ceritalah, saya pernah disingkir daripada kerajaan, tahankan kebenaran dan tidak mungkin saya membenarkan kebatilan bila-bila mana saya berada dalam kerajaan pada hari ini. Ini prinsip saya, kewajipan saya kepada Tuhan dan amanah saya kepada rakyat. Yang penting apabila ditanya oleh rakyat, adakah saya telah melaksanakan amanah saya boleh katakan, ya, saya telah cuba dan saya telah laksanakan semampu yang saya boleh. Dan saya berserahkan segala-gala ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya berharap konvensyen yang diadakan pada hari ini dapat mengumpulkan idea-idea yang bernas yang boleh membantu kerajaan memperbaiki pencapaiannya. Saya difahamkan satu memorandum akan diserahkan pada saya selepas ini, insya-Allah. Kita akan meneliti kandungannya dan juga mengambil perhatian terhadap segala cadangan yang dikemukakan oleh saudara dan saudari sekalian. Saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pertubuhan Intelektual Negara yang menghimpunkan para cendekiawan daripada pelbagai bidang untuk menjayakan konvensyen pada petang ini. Syabas dan terima kasih atas usaha murni ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu merangkap Perdana Menteri Malaysia di atas ucap tama beliau sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, sawah padi luas terbentang, kuning keemasan, indahnya maya, percaya mempercayai asas pegangan, barulah muafakat kekal selamanya. Majlis diteruskan dengan pembentangan resolusi yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Ridwanti Abdullah, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Intelektual Negara. Dengan penuh hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Tuan Pengerusi Majlis, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia merangkap Presiden Bersatu. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Rakan saya Profesor Jamil Hashim. Yang berhormat Dev kehormat, Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Pertamanya saya merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat dikumpulkan pada petang ini. Saya akan bacakan resolusi konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional secara umum. Kalau secara detail jadi panjang. Yang panjang tu kami akan serahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya bacakan secara umum resolusi konvensyen pada hari ini. Pertubuhan intelektual negara ataupun pintar sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menghimpunkan intelektual dan ilmuwan negara Malaysia dengan pelbagai bangsa dan agama, menjadi platform menyuarakan pandangan dan nasihat berasaskan keilmuan serta kepakaran, membudayakan ilmu berasaskan fakta, nilai-nilai agama, adab timur di dalam masyarakat dan negara. Memahami bahawa Persekutuan Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen dengan perlembagaan dan rukun negara yang menjamin keadilan dan kesejahteraan buat semua, mendaulatkan Islam sebagai agama persekutuan dan raja sebagai payung rakyat serta hak istimewa Melayu dan Bumi Putera yang telah dipersetujui bersama. Pada hari ini, dalam konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional 2020 mengatakan bahawa kami dengan rendah diri, penuh tawaduk dan ikhlas mengatakan, pertama, bersetuju golongan intelektual dan ilmuwan negara perlu melibatkan diri dan dilibatkan dalam kepemimpinan kerajaan di dalam pembangunan politik, sosial, ekonomi ummah, khususnya intelektual yang memenuhi aspirasi kerajaan Malaysia. Bagi mereka yang tidak memenuhi aspirasi kerajaan, faham-faham sajalah. Itu tambah. Kedua, bak kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, kami ni Yang Amat Berhormat Tan Sri, kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Ramai intelektual yang ada di sini ingin menyumbang, tetapi tidak tahu ke mana saluran hendak disalurkan. Dan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan tawaran itu pada kita. Sambutlah wahai cendekiawan sekalian. Kedua, bersetuju bahawa berdasarkan kajian semasa, pentadbiran negara yang dipimpin oleh Perikatan Nasional di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan mempamerkan prestasi yang cemerlang, berteraskan kebajikan, keprihatinan, ketelusan dan kemakmuran untuk semua rakyat walaupun baru setengah tahun pentadbiran. Ketiga, bersetuju bahawa situasi krisis kesihatan dan ekonomi terburuk dunia akibat COVID-19 memberi impak yang besar kepada negara ini, memerlukan sebuah kerajaan yang cekap, komited serta kreatif di dalam pemulihan kesejahteraan hidup rakyat. Keempat, ada 5 saja. Menyeru kerajaan pimpinan Perikatan Nasional meneruskan prestasi cemerlang, membebaskan negara dan rakyat daripada krisis COVID-19 ini dengan mengutamakan kebajikan rakyat, berintegriti tinggi di dalam pemerintahan, berteraskan asimilasi budaya antara kaum, mengutamakan nilai agama dan adab timur serta berpaksikan kepada ilmu, intelek dan kepakaran. Dan akhirnya,
menyeru kepada semua lapisan rakyat, intelektual, ahli politik dan pimpinan negara mempertahankan kestabilan politik, bermuafakat dan ikhlas bersama-sama memulihkan kesejahteraan negara demi kemakmuran anak-anak Malaysia pada masa akan datang. Itu sahaja resolusi kita pada petang ini. Yang detailnya insya-Allah akan kami sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Ridwanti Abdullah, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Intelektual Negara di atas pembentangan resolusi sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pengerusi Pertubuhan Intelektual Negara, untuk menyerahkan resolusi kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu merangkap Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim di atas penyerahan resolusi kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin. Sidang hadirin sekalian, orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pengerusi Pertubuhan Intelektual Negara, bagi mengiringi Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu merangkap Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan cenderamata kepada para pembentang. Majlis mempersilakan. Dipersilakan para pembentang untuk naik ke pentas bagi menerima cenderahati. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Majlis turut menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS untuk menerima cenderamata kenang-kenangan. Dipersilakan juga Yang Berbahagia Engineer Haji Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Dewan Pemuda PAS untuk menerima cenderamata. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamil di atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, maka dengan ini berakhirlah sudah konvensyen kita pada hari ini. Bunga dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Dengan ini majlis bersurai. Hadirin diminta untuk terus berada di dalam dewan bagi sesi bergambar dan dijemput VVIP untuk mengambil tempat di bawah bagi sesi bergambar secara beramai-ramai.